tutup. Saya akan tutup komen di TikTok ni. Saya hanya buka komen di Tube dan juga di FB lah, di muka buku. Jadi saya kena tutup komen di Tube ni. Sorry guys. Bukan sebab apa tak nak bagi anak-anak papa kacau. Kita faham diorang sekarang ni menyerang. Saya dapat laporan banyak sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang telah diserang lah akaun dia, direport, sampaikan komen yang tak berkenaan pun, tak ada apa pun, tapi direport lah. Jadi semenjak 2 menjak ni terutama selepas daripada pilihan raya 6 negeri ni, nampaknya pihak Madanon ni makin mengganas lah. Mereka makin mengganas dan mereka menyalahgunakan kuasa yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat dahsyat. Yang ini saya rasa semua orang nampak lah penyalahguna kuasa yang mereka lakukan. Dan tak cukup dengan itu, banyaklah tindakan-tindakan yang saya boleh katakan kejam, zalim yang telah dilakukan kepada rakyat. Jadi ini satu perkembangan yang tak baiklah untuk kita kan. Tapi walau bagaimanapun, inilah yang kita terpaksa kita terpaksa berhadapan kerana kerajaan yang sedia ada ni dia begitu. Jadi saya pun minta maaf lah. Saya minta maaf kepada semua yang mana mengharapkan bahawa Madanon ni untuh pada bulan Ogos, tetapi tidak berlaku. Dan sekarang ni pun kita dah sampai kepada penghujung bulan September pun Madanon ni tak tumbang juga. Jadi macam-macam lah di luar sana yang yalah menyampaikan macam-macam lah, kata apa ni, kata tumbang tapi tak tumbang. Di pihak Madanon ni biasalah dia menganjing kita lah kan. Saya dapat tengok banyak tekanan yang diberikan ke atas rakan-rakan, terutama mereka influencer, TikToker yang bercakap dalam soal isu semasa ni, yang mendapat tekanan yang cukup hebat daripada kumpulan Madanon ni. Mana bila nak tumbang, tak tumbang-tumbang, bila nak tumbang, tak tumbang-tumbang. Jadi inilah yang dimainkan repeat, sehingga kan ada di kalangan yang penyokong-penyokong kita ni, mereka-mereka yang bersama dengan kita, yang menentang kebatilan ni, menentang Madanon ni pun dah mengikut rentak. Sampai bertanya, macam mana ni, bila nak tumbang ni, kenapa tak tumbang lagi ni, apa nak jadi ni, apa ni. Jadi banyaklah perkara-perkara tu yang berlaku dalam masa sebulan ni lah yang saya berehat ni. Saya melihat, saya mematikan. Jadi malam ni saya bersiaran langsung ni sebab saya nak bagi mesej yang sangat penting. Mesej sangat penting kepada semua, kerana saya nak bagi semangat lah. Saya nak bagi semangat kepada semua. Sebab kita ini memang tak lagi lah. Kita ni tak lagi daripada hukum Allah. Kita tak lagi daripada undang-undang Allah. Dan kita tak lagi daripada janji Allah. Dan saya nak ajak kepada semua supaya ingat, apa saja yang berlaku ni adalah apa yang telah pun orang cakap perjalanan dalam hidup kita ni. Jadi tumbang tak tumbang, jatuh tak jatuh, semuanya adalah perancangan Allah. Jadi bila tumbang, saya tak pasti. Tetapi saya nak bagi keyakinan kepada semua bahawa Madanon ini akan tumbang. Sebab apa? Sebab itu janji Allah. Mana-mana pemerintah yang zalim, yang kejam ni, dia akan mendapat pembalasan di dunia dan di akhirat. Mana-mana pemimpin yang zalim ini juga, dia akan mendapat pembalasan di dunia dan di akhirat. Jadi tak terkecuali mereka akan mendapat pembalasannya. Bila? Wallahu alam, saya tak pasti. Tetapi dia pasti berlaku. Jadi sebab tu saya nak buat live malam ni. Saya nak ingatkan kepada semua, dalam waktu yang sukar hari ni, dalam mana kita tengok dengan harga barang, dengan beras yang tak pernah berlaku, beras boleh tak ada stok, tiba-tiba kerajaan jadi hero, kata beras mereka ada stok dan mereka nak jual dengan harga rahmah ni kan. Jadi konon-konon nak jadi Shivaji the boss lah, mereka jadi hero pula kan. Saya nak ingat kepada semua, kita baliklah kepada Allah. Balik kepada Allah. Sebenarnya hari ni salam Maulidur Rasul untuk semua. Kita balik kepada Allah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa? Sebab kalau kita hari ni, kita ni dalam keadaan yang tertekan hari ni, kita gundah gulana ni,
kita mungkin akan membuat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya. Saya dah lihat beberapa orang yang saya kenal yang sebelum ni bersama dengan kita, tetapi apabila Madanon ini tak tombang, dia dah beralih arah pula. Dia dah memikirkan tentang survival hidup dia, dia memikirkan tentang periuk rasi dia, dan dia memikirkan bahawa dia nak survive. Jadi dia terpaksa ikut Madanon ni, dia terpaksa ikut walaupun pemimpin itu zalim. Bermakna dalam erti kata lain, dia tahu yang ini batil tetapi dia tetap menyokong. Yang ini yang kita tak nak. Kenapa? Sebab kalau kita ikut gentak mereka, kita ikut dalam kumpulan mereka, bermakna kita sama macam mereka lah. Kita sama macam mereka. Sebab hari ini dah tak ada dakwa-dakwi dah. Allah dah pisahkan, Allah dah putuskan antara yang hak dengan yang batil. Saya rasa benda ni korang boleh nampak dengan mata kepala korang sendiri. Kau tengok dia ni okey, tetapi dia menyokong kemungkaran. Bila menyokong kemungkaran, salah lah, tak ada dakwa-dakwi lagi dah. Maknanya bukan kata dia ni baik tapi baik-baik. Sebab hari ni siapa saja yang bersama dengan Madanon, siapa saja yang bersama dengan PMX, salah lah. Kenapa saya cakap salah? Sebab terang-terang dah salah dah. Tak boleh dah kata yang ini betul, yang ini dia ni baik. Tak ada dah. Baik tu cerita lain, salah tetap salah. Jadi dalam keadaan yang getih hari ni, saya nak minta semua balik kepada Allah. Kita balik kepada sunnah. Kita ingat kat Allah lah. Sebab ini tempoh yang sukar. Dan saya menjangkakan bahawa ke depan ni lebih sukar untuk kita lah. Terutama mereka-mereka yang hari ni bersemangat, berkobar-kobar nak berjuang ni, untuk agama, untuk bangsa ni. Mana ujian akan datang bertimpa-timpa. Sebab itu Nabi bagi tahu, Nabi bagi tahu, yang ni kalau siapa yang pakar mungkin boleh kongsikan nanti lepas saya buka BC tentang mujadid 100 tahun. Itu hadis sahih, bukan hadis tak sahih. Kepada yang tak tahu mungkin boleh ambil tahu, kepada yang tahu lebih fahamlah apa yang saya nak sampaikan. Bila dikatakan mujadid 100 tahun ni, maknanya setiap 100 tahun ni Islam akan diperbaharui. Kenapa Islam diperbaharui? Apa yang Islam tu diperbaharui? Islam tetap satu, dia tak ada macam sekarang ni Madani lah apa semua, tak ada. Islam tu satu je, tetapi Islam tu diperbaharui. Apa yang diperbaharui itu? Saya boleh katakan diperbaharui itu adalah reset lah. Bermakna Islam akan di-reset. Bermakna reset sistem yang ada ni, termasuklah reset diri kita juga. Sebab apa? Kalau kita tengok hari ni, ramai di kalangan kita, ramai di kalangan umat Islam ni, dia dah tak balik pada Allah. Dia mengharapkan kepada kebendaan, dia mengharapkan kepada duit, dan dia bergantung harap dengan pemimpin-pemimpin yang tak amanah. Ini yang berlaku. Jadi Nabi bagi tahu 100 tahun akan reset sistem. Maknanya reset, maknanya kita juga kena reset balik kepada Allah. Reset balik kepada Allah sebab apa? Ini semua perjalanan Allah punya cerita. Dia punya cerita, bukan kita punya cerita. Kita ni hamba je. Kita ni pelakon yang melakonkan cerita. Jadi kalau kita tak balik kepada Allah, susahlah. Kita mungkin akan tergolong dalam kumpulan yang salah. Saya tak cakap saya betul, kan? Tetapi saya nak bagi tahu, saya tak menyokong kemungkaran. Saya tak menyokong orang yang salah. Saya tak menyokong PMX. Sebab saya yakin dia peliwat. Saya yakin, korang yakin? Saya yakin. Jadi kalau kata nak kazaf pun, kazaf ni hanya terpakai untuk wanita, untuk zina. Kazaf hanya terpakai untuk kes zina, maknanya lelaki dan wanita. Tapi dalam liwat ini, dia tidak terpakai. Kazaf tidak terpakai. Jadi hari ni yang dia orang duk sembang pasal kazaf ni, tak betul. Itu semua adalah nak membohongi korang. Dia orang ni, agama ni, dia orang main pukul rata je. Dia orang main asal boleh je. Sebab itu dalam kes kalimah Allah pun, mereka sanggup menggadaikan kalimah Allah. Itu belum kira Zaid Amidi bersumpah wallahi wa billahi, menipu pula Allah. Sebab apa? Bergabung dengan DAP dengan Anwar Ibrahim. Jadi kalau kata saya betul, ya, saya betul sebab saya tak bersama dengan pihak yang salah. Saya menolak kemungkaran dan saya menolak kerajaan yang zalim. Anda bagaimana? Kita kena tanya diri kita lah. Kita kena tanya diri kita ni, kita nak pergi side mana? Kita nak sokong side mana? Sepanjang sebulan ni juga saya tengok waktu PRK Sempan Pulai dan Sempan Jeram, PRK Pulai dan Sempan Jeram, pihak-pihak PH BN ini memainkan isu tentang syurga neraka, yang mana mereka melemparkan tuduhan ini syurga neraka ni hanya PAS saja boleh tentukan. Saya bukan ahli PAS,
Saya bukan ahli Perikatan Nasional, saya bukan ahli Bersatu, tidak. Saya tidak berparti. Setelah saya digantung daripada UMNO, saya tak ada parti. Saya tak ada parti. Saya ini bantu Tun Dr. Mahathir saja. Bantu dia saja. Bukan bergaji pun, bantu menyokong perjuangan dia. Saya nak bagi tahu dengan semua, bila mereka melontarkan tuduhan tentang hanya parti PAS saja boleh menentukan syurga dan neraka, saya nak tanya dengan semua, adakah di kalangan kita ini yang nak milih masuk neraka? Adakah di kalangan kita ni memilih nak masuk neraka? Ada ke? Saya rasa tak ada. Semua orang pilih nak masuk syurga. Jadi bila kita kata kita nak masuk syurga, syurga macam mana yang kita nak minta ni? Kalau kita dah menyokong kebatilan, kalau kita dah menyokong orang yang salah, kita dah menyokong pihak yang salah, jadi kat mana kau cakap kau ni nak masuk syurga? Betul, syurga neraka ni Allah yang tentukan, bukan kita. Tak ada siapa-siapa boleh tentukan. Tapi kita ada pilihan. Setiap apa yang berlaku ni, kita yang diberikan pilihan. Kita yang pilih, kita nak pergi side mana. Sebab ingat syaitan, iblis ni, dia bisik je kat telinga kita. Dia bisik. Kita yang pilih. Sebab tu, bila dekat akhirat besok, syaitan ni lepas tangan dah. Dia kata, bukan aku yang buat, engkau yang buat. Engkau yang menyokong pemimpin yang salah. Engkau menyokong orang yang salah. Engkau yang bersama dengan pasukan azab. Engkau yang bersama dengan mereka yang zalim. Syaitan melepas diri. Kita yang buat pilihan. Jadi bila hari ni, bila lepas cakap pasal syurga neraka ni, yang dulu punya cerita korang main bulan tayang balik, cuba korang tengok balik dalam diri korang. Korang pilih side yang mana? Kalau dah korang pilih side yang salah, side kemungkaran, side DAP ni, takkan kau nak cakap jalan kau tu betul? Dan tentulah jalan kau tu jalan yang salah. Memang jalan yang salah lah. Sebab PML itu dia bekas banduan yang melakukan kesalahan seks luar tabi'i. Terang-terang dah. Dibuktikan dah. DAP pula kafir harbi yang memusuhi umat Islam. Tak payah pergi jauh lah. Yang terbaru, kes Howard Lee. Howard Lee menggunakan tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Dia mentafsir ikut suka mak bapak dia. Alasan dia semalam dia minta maaf, dia bagi tahu dia telah bertalqin dengan guru lah apa. Guru mana? Kalau betul lah orang bukan Islam ini yang nak menggunakan surah Al-Quran ini, kan, dia masuklah Islam. Nampaklah kebenaran dia macam Ridwanti. Tapi kalau dia hanya menggunakan kalam Allah ini, ambil daripada Al-Quran ini, tafsir ini untuk kepentingan politik yang memerangi orang Islam tu sendiri, salah lah. Jadi itu contoh perangai DAP. Jadi takkan nak cakap kita hari ni, bila kita bersama dengan DAP, kita nak cakap kita jalan yang betul. Dan tentulah kita jalan yang salah. Mana ada jalan yang betul kalau kau dah menyokong DAP? Betul? Jadi kat sini saya nak minta dengan semua, kita baliklah. Dalam keadaan yang ke depan ini, keadaan yang cemas ini, kita baliklah. Dan saya nak minta dengan semualah. Kita kena sentiasalah berdoa lah. Berdoa, minta kepada Allah supaya kita selamat. Kita selamat dunia akhirat. Kita berdoa, minta dengan Allah. Sebab apa? Allah ni, dia ni, doa ni, dia akan makbulkan doa. Cepat atau lambat, dia akan makbulkan doa kita. Jadi hari ni, ditambah dengan ramai rakyat yang terinaya menjadi mangsa. Korang tahulah mangsa macam mana kan? Doalah, kita minta lah dengan Allah supaya Allah makbulkan doa kita. Selamatkan diri kita dunia dan akhirat. Selamatkan ahli keluarga kita dunia dan akhirat. Dan selamatkanlah orang Melayu dan juga negara ni daripada terus dihancurkan oleh kerajaan Madanon. Sebab doa ini senjata yang paling mujarab, paling penting kepada semua. Saya nak minta dengan semua, kita sikit-sikit. Saya bukan tunggal agama, tetapi saya suka nak berkongsikan apa yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 26. Saya bacakan bukan baca jawi lah, saya baca terjemahan, bukan tafsir, terjemahan. Korang boleh baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kendaki.
dalam kekuasaan engkaulah saja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Imran ayat 26. Jadi dalam keterangan Allah ni, Allah bagi tahu suka hati Allah lah. Allah nak angkat sesiapa, Allah nak turunkan sesiapa, Allah nak muliakan sesiapa, dan Allah nak aibkan sesiapa. Jadi dekat sini tak ada keraguan. Saya nak minta dengan semua, jangan ada keraguan tentang janji Allah ini. Sebab janji Allah ini pasti. Jadi begitulah juga dengan kerajaan Madanon lagi ni. Kita mungkin rasa tak tombang lagi. Dah bulan 8 masuk bulan 9, bulan depan dah bulan 10. Bila nak tombang? Jangan ada keraguan tentang janji Allah. Sebab janji Allah itu pasti berlaku. Yang mana Allah yang angkat. Macam hari ni kerajaan hari ni, Allah yang angkat dia. Tetapi cuba kita tengok. Dalam masa 9-10 bulan ini, kerajaan yang ditadbir oleh PMR ini, adakah dia mendapat sokongan rakyat? Rakyat tak sokong. Orang Melayu tolak. Kita boleh tengok keputusan pilihan raya 6 negeri. Waimah PRK di Sempan Jeram dan juga di Parlimen Pulai pun, undi Melayu merosot teruk kepada kerajaan Madanon ini. Jadi, walaupun dia jadi kerajaan, tetapi Allah telah menunjukkan kepada mereka bahawa kerajaan ini akan dijatuhkan. Kenapa? Kerana Allah yang menjatuhkan kerajaan itu. Begitu juga dengan memuliakan dan mengaibkan. Selama ni mungkin orang nampak Anwar ni hero, si Haji the boss. Tapi cuba kita tengok hari ni. Apa saja kenyataan yang dikeluar daripada mulut Papa Non, orang tak percaya. Orang tak percaya apa saja yang Anwar cakap. Kau cakap lah macam mana pun orang tak dengar dah. Orang tak percaya, orang dah tolak kau tepi dah. Jadi tu keterangan seperti mana surah dalam Al-Imran itu, Allah yang memuliakan dan Allah juga yang mengaibkan sesiapa yang dia kendaki. Dan saya nak ingatkan dengan semua, saya daripada dulu lagi saya cukup berpegang dengan surah ni, yang mana sebab apa? Sebab contoh kerajaan lagi ni semua orang nampak kerajaan lagi ni dia buat suka hati mak bapak dia orang. Kau boleh nampak tapi ingat Surah An'am ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Surah An'am ayat 44. Jadi guys, jangan kita ada kerisauan dalam ni. Jangan kita rasa gundah gulana kepada mereka-mereka sahabat-sahabat saya, TikToker yang selalu tiap-tiap malam buat live ni bercakap. Jangan ada kerisauan, jangan ada doubt. Sebab kalau Allah nak jatuhkan sesuatu kerajaan itu, sesebuah kerajaan itu, dia akan jatuhkan dengan mengejut, dengan bala bencana yang membinasakan. Kerana mereka selepas itu tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Ingat hari ini saya cakap, 27 hari bulan 9 2023, jam pukul 10.30 lebih kurang, surah An'am 44 tadi, kerajaan Madanon ini akan jatuh dengan mengejut, ditimpa bala bencana yang membinasakan. Mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Tak ada dah. It's coming. Masanya akan tiba. Bila? Saya tak tahu. Itu urusan Allah. Tapi it's coming lah. Yakin. Sebab apa ni semua janji Allah. Sebab tu saya minta balik kepada Allah. Bila kita balik kepada Allah, kita Al-Quran ni panduan kita, sunnah, sependengar Maulidur Rasul ni, kita reset diri kita. Kita lahirkan diri kita semula. Reset and reborn. Sebab negara ni akan di-reset tak lama lagi. Sistem akan di-reset. Sebab ini janji Allah. Ini yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu. Sampai kan reset. Setiap 100 tahun akan reset. Jadi kita dah hampir dah. Dah dekat dah. Dah dekat kepada 100 tahun. Yang ini semua orang tahu. Semua orang yang mana tahu berkenaan dengan hadis ini, semua tahu 100 tahun mujadid.
kita akan reset. Jadi sebelum kita reset sistem ini, sebelum kita reset negara ini, tanah Melayu ni, kita reset diri kita dulu. Reset diri kita dulu, kita tinggalkan yang tak baik, kita ambil yang baik-baik, ikut apa yang Allah perintahkan, ikut apa yang Rasul buat, Rasul suruh ni, kita buat. Yang itu dulu, kita reset diri kita. Kita dah reset diri kita, kita reset keluarga kita. Anak-anak kita ni, kita fahamkan mereka dengan agama, didik mereka dengan agama dan tanamkan semangat orang Melayu kepada mereka. Sebab apa? Kebangkitan ini tak lama je lagi. Sikit je lagi kebangkitan tu akan sampai, yang mana dia akan bertebaran seluruh dunia. It's coming guys. Saya cakap ni bukan saya cakap kosong-kosong. Saya cakap kerana saya tahu apa yang mungkin orang tak tahu. Contohlah kau orang tengok Anwar Ibrahim kan. Kau tengok Papanon kan. Unggah tempoh hari, di PBB tempoh hari, mungkin orang rasa bahawa satu perhimpunan yang besar ini, dan tentulah PMX akan menjadi perhatian umum. Dia akan menjadi perhatian umum yang mana negara-negara ini semua akan cari dia lah. Kan? Cuba mendapat perhatian daripada dia lah. Tapi sebaliknya berlaku. Sebaliknya. Yang mana dialah terkinya-kinya nakkan dapat perhatian daripada pemimpin negara lain. Kan? Dia yang terkinya-kinya nak dapatkan perhatian. Sepatutnya orang lain lah yang dapatkan cari perhatian dia. Tak, dia pergi cari perhatian daripada orang lain. Malah ucapan PMX Madanon di UN PBB unggah tu sangat-sangat sadis dan memalukan. Korang tengok video tu, korang tengok. Tak ada orang. Tak cukup dengan tak ada orang. Rupanya yang tukang tepuk tu semua adalah delegasi daripada Malaysia. Apa makna dia tu? Maknanya negara luar pun tak percaya dekat dia. Jadi kau rasa boleh lama? Tak lama. Dekat. Itu signal. Allah dah bagi kita petunjuk, isyarat bahawa dunia pun tolak PMX ni. Jadi apatah lagi dalam negara kita ni. Jadi cuma masanya akan tiba dan sikit masa saja lagi. Sebab Anwar ni, PMX ni, dia dah rugi lebih kurang 25 tahun. Hari ni dia tak dapat berlawan dengan masa. Dia tahun ni dah 76 tahun 76 tahun. Jadi dia baru jadi Perdana Menteri tak sampai setahun. Jadi dia rugi pada masa. Dengan pada waktu umur dia 76, dia baru jadi Perdana Menteri. Dan banyak benda yang dia tak boleh nak buat. Tidak, energi dia tidak ada seperti mana dulu. Ditambah pula dengan mungkin ada penyakit-penyakit pada diri dia yang mungkin lambat laun satu dunia akan tahu. Saya tak tahulah. Tapi yang saya pasti dia ada masalah kesihatan. Sebab itulah masalah kesihatan tu lepas dia balik daripada New York, dia singgah pergi Jerman. Ini siapa yang tahu-tahulah PMX kita ni balik daripada New York, dia singgah pergi Jerman. Tanpa dihebohkan. Ramai orang tak tahulah. Maknanya lawatan tak rasmi lah. Dia singgah ke Jerman. Dia buat apa? Wallahualam. Saya tak pasti. Tetapi yang saya pasti, dia ada sakit, dia ada penyakit dan dia mendapat rawatan di Jerman. Jadi mungkin perkara ni mungkin dia cuba tutup lah. Kan? Tapi saya yakinlah lambat laun rakyat Malaysia akan tahulah penyakit PMX ini. Dan ingatlah ni janji Allah. Kau zalim, kau macam-macam lah kau ni PMX Anwar Ibrahim. Ingatlah Allah tu maha kaya. Sikit je kalau Allah tarik azab kau. Sikit je. Tak payah banyak lah. Hari ni kau cubalah buat macam mana. Kau cubalah. Kau buatlah apa sekalipun. Tapi ingat janji Allah tu pasti. Lambat laun rakyat akan tahu. Lambat laun dunia akan tahu siapa engkau Anwar Ibrahim. Jadi kita ni kita biarkanlah. Kita mendoakan supaya Anwar Ibrahim ni dia bertaubat. Kita doakan supaya Anwar Ibrahim ni kembali ke pangkal jalan. Dan kita doakan kepada mereka-mereka yang hari ni bersama dengan Madanon ini, bersama dengan penyokong Madanon ini, kembalilah ke pangkal jalan. Sebab masa dah tak banyak dah. Jadi inilah saya punya perkongsian kepada semua. Saya harap ambillah kesempatan yang ada ini, kita baliklah kepada Allah. Kita dah tak banyak masa dah.
Bukan apa, kalau kita tak balik kepada Allah, takut kita ni pula yang menjadi sebahagian daripada pasukan azab, pasukan mereka yang salah ni. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Bercakap soal kebenaran, kita kena jujur. Cakap kebenaran, betul kita kata betul, salah kita kata salah. Jangan kita menyokong kebatilan, kerana Allah larang. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun Allah peringatkan kita. Allah peringatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Allah larang, tak bagi. Begitulah juga dengan kerajaan Madanon hari ni. Engkau soroklah beras macam mana, engkau sembunyikanlah beras macam mana, and then tiba-tiba kau come out nak jadi hero, kata engkau ada beribu stok beras, beribu tan stok beras, and then kau nak buat kempen jual dengan harga rahmah, konon-konon kau jadi hero. Ingatlah, Allah Maha mengetahui. Sebab isu beras ni cukup membuka mata rakyat. Tak pernah berlaku lagi, tiba-tiba kau nak jadi hero, kata engkau pula ada stok beras. Beras tak ada stok, tiba-tiba engkau ada sampai 9,000 tan beras yang mana engkau siap sedia nak jual dengan harga rahmah. Hamboi, kau buatlah macam mana pun, tak ada, rakyat takkan sokong. Orang Melayu takkan sokong kau. Kaum lain nak sokong kerajaan Madanon, punya pasal. Tapi orang Melayu saya yakin 70% tak menyokong kerajaan Madanon. Sebab apa? Sebab kita orang Islam ni, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi keterangan Allah tu jelas. Salah tetap salah. Jangan yang salah tu kita kata betul, yang betul itu kita kata salah. Ingat ni guys. Jadi inilah perkongsian saya malam ni. Terima kasih lah. Dah lama tak buat live kan. Okey, saya akan open VC. Jadi saya harap kita open VC ni kita dapat borak dengan cantik lah. Kalau ada persoalan yang mana yang nak tanya, saya akan jawab lah. Tapi saya buat live ni bukan saya akan buat live hari-hari. Tidak. Ni untuk hari ni saja. Sebab apa? Saya nak mengambil lah hari ni sepenuh malam Maulidur Rasul, Maulud Nabi. Jadi saya buat live supaya moga-moga apa yang saya sampaikan ni dapat membuka pada korang ni, mana yang nak bersama dengan saya lah. Kita reset kepada kebaikan. Sebab dunia ni sementara guys. Kita selalu cakap ini dunia tipu-tipu. Kita cakap ini dunia tipu-tipu. Kita cakap, tapi kebanyakan kita ni masih lagi mengejar dunia. Sebab itu hari ni boleh tengok lah, walaupun orang salah pun kita sokong. Duit ni dah jadi tuan dah. Kita jadi hamba duit. Semua orang duk cari duit, tak balik dah kepada Allah. Apa larangan Allah pun kau tak buat. Sampaikan ada segelintir daripada mereka ni buat salah, tapi bila dia pergi umrah nak cuci dosa. Dosa dengan pahala ni kita tak tahu guys kan. Tapi kalau kau salah tu salah lah. Janganlah kau rasa kau buat dosa banyak ni, kau tipu duit orang, kau makan duit rakyat, kau zalim, kau kejam dengan rakyat, kau tak pegang amanah, and then kau rasa kau boleh cuci dosa kau bila kau pergi umrah. Dia tak berlaku macam itu guys. Allah ni dia bukannya boleh diperbodoh-bodohkan. Allah tahulah. Sebab apa? Dekat hati kita ni, dia tahulah siapa kita ni, hati kita macam mana, dia tahu. Jadi kau buatlah macam mana pun, Allah Maha mengetahui dia. Allah akan balas dunia dan akhirat. Masa je saja akan tentukan bila, insya-Allah. Jadi saya open VC Sorry lah, bukan saya nak jadi ustaz, tidak. Saya bukan nak jadi ustaz, tetapi saya kongsi apa yang saya tahu. Saya tak tahu, saya tak kongsi lah. Apa yang saya tahu, saya kongsikan. Sebab apa? Jawapan dia sebenarnya ada dalam Al-Quran. Saya cakap ni sebab jawapan dia ada dalam Al-Quran. Ada. Kalau kita tak boleh baca Jawi, kita bacalah terjemahan. Kalau nak tafsir tu, pergilah cari guru untuk mentafsir lebih dalam. Jangan pergi berguru dengan Howard Lee. Ataupun geng-geng UMNO hari ni yang menunggang agama ni. Itu penunggang agama tu. Anwar Ibrahim, tunggang agama lah tu. Kan? Okey. Allah. Okey, kita nak bawa BC. Okey, kejap. Macam mana tukar ni? Saya dah lupa ni. Assalamualaikum. Hello.
Hello? Hello? Alamak. Assalamualaikum. Tak boleh. Dia tak apa, tak ni. Assalamualaikum. Hello? Dia tak nak. Saya tengok kawan saya dia ni, Salim Iskandar ni, yang difitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar saya? Ya, Alhamdulillah boleh dengar. Salwa, apa khabar Salwa? Sihat? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, first of all, Alhamdulillah. Finally, come back live kan. Sekejap. Sebelum ni tiap kali kita orang live memang ada banyak permintaan. Dia orang tanya bila lah nak live kan. Alhamdulillah finally berkat malam Maulidur Rasul terkabul doa kan rakyat Malaysia nak tengok live. So kita start dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So akak nak cakap sikit je. Akak just nak ajak rakyat Malaysia untuk terutamanya umat Islam lah, of course umat Islam, untuk kita buat dua benda ni lah. Sebab saya rasa lah kan, akak rasa usaha kita sebagai rakyat Malaysia ni dah habis tau. Kita hanya boleh buat kita punya ikhtiar ni setakat PRU, PRN, PRK. Kan PRU dah berlalu, PRK dah ada, yelah bukan semua tempat PRK. PRN pun dah berlalu. Akak percaya kita dah buat all out kan, kita dah buat all out. Masa PRN tu kita dah live almost setiap malam kan, kita dah bantu all out nak bagi rakyat Malaysia nampak. Tapi ialah aturan Allah, kita akur kan. So akak rasa kita dah kena surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So akak nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, orang Islam lah, umat Islam, especially Melayu Islam, untuk kita buat dua benda ni. Pertama, kita kena surrender kepada Allah kan. Kita buat solat taubat dan solat hajat perdana kan. Macam mana yang saya cakap tadi, kita kena kembali kepada agama. Akak selalu percaya sebelum kita nak meminta kepada Allah, kita kena taubat dulu. Sebab sebenarnya mendapat pemimpin yang zalim adalah bala tau. Pemimpin yang zalim adalah bala kepada rakyat. Dan pemimpin adalah cerminan rakyat jenis apa yang ada pada zaman tu. Kan? Tapi nak buat macam mana, kita memang tahu macam saya cakap. Setiap 100 tahun akan ada sekali reset. Tapi bila berlaku reset tu, kita kena tahu kita ni nak duduk di barisan mana. Kan? Kita boleh pilih. Jadi kita pilihlah duduk dalam barisan yang selamat. Walaupun kita tak boleh jamin kata yang kita pilih tu selamat. Tapi macam sebagi analogi tadi kan. Kita tahu kita duduk dengan orang yang pernah ada, dia ex-convict dalam benda yang luar tabi'i. So takkanlah kita rasa itu di jalan yang betul kan. Jadi nak ajak rakyat Malaysia, jom kita sama-sama kita buat solat taubat dan hajat perdana. Dan yang kedua, kita bantu ekonomi orang kita. Walaupun kita tahu keadaan ekonomi sekarang very gloomy kan. Malaysia ni lagi sedih. Ekspor sampai negatif. Hari ni makanan asas semua naik harga. Beras naik harga. Roti pun naik harga. Spaghetti tak naik harga. You all pergilah tengok spaghetti naik harga tak? Akak tengok tak sir? Spaghetti tak naik harga. Makaroni tak naik harga. Tapi yang naik harga ialah beras. Lepas tu Walano ni kan siap cakap. Seluruh dunia. Memang seluruh dunia affected. Tapi dia adalah bergantung kepada pimpinan negara tu. Macam mana diorang handle benda ni. So kalau macam ni kita nampak pimpinan negara kita ni handle macam mana. Dalam keadaan rakyat nak dapat beras susah. Korang satu bas pergi ke New York. Fine dining hari-hari. Dulu masa Rosmah ikut Najib pergi mana tak kan. Meletup satu Malaysia kan. Korang bambu. Yang ni satu bas dengan yang bini bawa laki. Yang laki bawa bini. Yang anak semikut. Tak dengar apa-apa pun daripada korang. Kan, you faham tak sekarang ni rakyat kan, kita undi PH ke tak undi PH, kita semua rasa impact dia. Jadi sekarang kita serah diorang ni kepada Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena support ekonomi orang kita by PN first. Okey, macam mana kita nak tahu PN? Senang aja. Kan, kalau akak cakap lebih-lebih nanti macam 3R. So macam ni, kita kena tahu. Ini mengikut statistik, 99% undi daripada bangsa lain solid pergi ke DAP. Sementara tu, undi bangsa kita, orang Melayu Islam, terpecah dua. Okay? 90% undi Perikatan Nasional. So betul lah yang saya cakap,
Orang Melayu memang dah tolak dah Pakatan Ya. Harapan ni. Hanya 10% saja yang masih dengan Pakatan Harapan. Betul. So, kita buy PN first. Okay? Contoh, cari kedai orang PN. Ni bukan politik. Ni bukan politik. Tapi saya nak mengelakkan terms 3R. So, saya guna terms yang macam ni. Beli beras PN kalau ada kan. Tapi kalau tak ada, macam mana nak buat kan? Beli bihun PN, kicap, segala-gala benda yang boleh beli. Tolong support ekonomi orang kita sementara boleh ni. Okay, jadi itu daripada akak lah. Akak rasa macam dah too much. Imagine dalam 10 bulan ni benda yang luar tabi'i yang berlaku. Budak-budak tahfiz dibawa pergi konsert. Ada tak kita dengar Papa Nun korang cakap apa-apa? Tak ada. Dia ada dekat dalam stadium tu tau. Dia sepatutnya boleh. Puan Imah konsert lelaki, jantan dengan cium dengan jantan pun tak ada permohonan maaf sampai hari ni. Tak ada. Tak ada statement dia mengecam pun, sir. Tak ada. Kecam pun tak ada. Ya, tak ada. Malah mengalu-alukan LGBT dalam unggah. Ya, betul. Dia dalam LGBT, dalam unggah tu, bila orang tanya dia soalan tentang LGBT, dia bagi jawapan atas pagar tau. Dia tak bagi clear cut. Dia cakap apa? Undang-undang dan rakyat Malaysia menolak. Oh, so what about you? Engkau dengan kerajaan kau tak menolak ke? Kan, kau tunjuk seolah-olah yang menolak ialah undang-undang Malaysia dengan rakyat Malaysia. So nanti kalau ni ada 5.3K, so please lah kalau ada MP Perikatan Nasional, please desak dia untuk menyatakan pendirian dia. Jangan biar benda ni. Tak boleh. Dia memberikan gambaran negara kita ni yang menolak ialah rakyat. Tapi pemimpin dia, wallahualam. Kan? Ini benda-benda luar tabi'i yang berlaku. Orang bercium atas stage laki dengan laki. Ada tak PM kita condemn? Macam dia condemn Russia dekat Anggar tu kan, dekat Unggah tu. Dekat Unggah kau main lagi, you condemn Russia dalam keadaan negara kau pun tak cukup makan, kau main lagi kau condemn Rusia kan. Lepas tu yang dekat negara kau ni orang lelaki bercium dengan lelaki atas stage disorak oleh anak-anak muda negara kita. Sampai sekarang tak ada condemn. Salwa, Rusia tolak LGBT kan? Betul. Siap Putin ajak sama-sama seluruh Russia kan bantras LGBT. Ya, Turki, Toyib pun, Erdogan pun tolak LGBT kan? Yes, betul. Tapi Anwar Ibrahim, PMX kita ni, dia bagi jawapan yang selamat. Jawapan dia atas macam seolah-olah dia serang Rusia. Dia kutuk Rusia. Apa yang marah sangat kan? Dia tahulah dia ni baruah siapa. Betul. Jadi macam itulah kan. Jadi luar tabi'i, benda yang luar tabi'i. Contoh tadi saya cakap. Tiba-tiba Howard Lee jadi ustaz kan. Dia boleh, bukan dia tafsir aja, dia pergi ulas pula ayat tu. Kan? Lepas tu dia siap cakap lagi. Semalam saya frust sangat Saya ingat dia buat press conference, dia nak minta maaf. Tapi betapa sombongnya dia cakap, saya ni bertalaki. Saya ni bermuzakarah. Saya tunjuk sikit macam mana bertalaki tu. Kan? Last akak rasakan, Howard Lee, kalau you ada kat dalam ni, jomlah masuk Islam. Alah-alah you dah bertalaki, you dah bermuzakarah, you ambil ayat Al-Quran, masuk Islam je lah. Janganlah jadi penunggang agama. You menggunakan ayat Al-Quran untuk jadikan alat tunggangan politik DAP. Kak Salwa, sebab itulah dia orang beria nak gunakan kalimah Allah. I see. Nampak? Dan sedihnya sampai hari ni, tak ada tindakan pun kan? Tak ada. Tak ada tindakan. Tapi ustaz yang buat VTT tu yang dipanggil untuk beri keterangan. Pelik lah. Itu semua luar tabi'i. Yang konsert tahfiz tu akak kebetulan Allah bagi izin. Ada salah seorang daripada ustazah yang bawa anak-anak yatim dengan asnaf pergi dekat konsert tu. Dia share dengan kita orang apa sebenarnya yang berlaku. Memang sedih sangat. Diorang sebenarnya tak dimaklumkan pun dalam tu ada konsert. Diorang cuma dimaklumkan yang anak-anak yatim ni akan dibagi makan KFC. Lepas tu akan ada game. So bila diorang sampai, diorang tengok ada benda tu, diorang terkejut. Tapi bila diorang nak keluar tak boleh. Sebab once dah masuk dalam stadium tu, diorang lock daripada pukul 8 malam sampai 12 malam. So ni menjawab persoalan kenapa ustaz-ustaz tahfiz tu tak bawa keluar budak-budak tu. So benda-benda ni ada tak PMX kita kan dia keluarkan kenyataan. Sedangkan dia ada dekat situ. Senyap sunyi sampai hari ni. Yang keluarkan kenyataan Menteri Agama. Apa kena mengena Menteri Agama? Dia tak ada kat dalam tu. Menteri Agama pun seorang yang ada kes. Betul. Saya pun tak betul kakak. Saya sebulan ni saya tengok. Yalah, akak pun tahu kan kawan-kawan kita pun ramai yang orang cakap depressed kan. Jadi kita balik pada Allah, itu je jawapan dia, lain tak ada dah. Betul. So untuk menutup ni kan tadi maghrib, lepas maghrib akak macam bila
kita fikir nasib rakyat kan. Lama-lama akak terfikir tu dah terlampau mendalam, fikir macam mana nasib sekolah-sekolah agama kita, macam mana dia orang nak cope semua. Akak doa kat Allah. Bila buka Quran, Sir, ni akak tinggalkan live ni kepada Sir dengan apa yang akak dapat tadi, Allah bagi. Surah 20, muka surat 313, ayat 13 dan 14. Itu yang Allah bagi jawapan kat akak. Lepas Ayat akak apa dah? Ayat apa? 13 dan 14. Surah 20. Muka surat 313. Ayat 13 dan 14. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilih menjadi rasul, maka dengarlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah semayang untuk mengingati daku. Surah Taha ayat 13 dan 14. Ya, yang tu. Yang ayat 13 tu ialah Allah, bila Allah dah pilih, bersedialah menerima petunjuk-petunjuk Allah. Dan untuk kita berjaya dalam apa yang Allah tentukan ni, kena jagalah solat tu, insyaAllah kita sama-sama. Okay, so terima kasih tu je Sir. Terima kasih atas peluang ni. Okay, so ingat tu rakyat Malaysia, jom kita sama-sama buat solat taubat dan solat ajak perdana dan buy PN first. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu perkongsian yang baik daripada Kak Salwa. Betul lah tu, kita dah betul lah tu, PRU dah habis, PRN dah habis, PRK pada tempat yang berkenaan macam ni, Dun Pelangai, pengundi Pelangai kan, dan kepada jentera. Tapi majoriti rakyat yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya ni, yang terutama mereka yang bukan berparti, jadi orang Melayu ni apa lagi? Saya nak fokus kepada orang Melayu sebab ini tanah Melayu kan, tanah Melayu, tempat orang Melayu. Jadi kita balik pada Allah. Jadi tadi Kak Salwa kongsikan surah Taha, surah Taha tu, dan aku telah memilihmu menjadi rasul, maka dengarkanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi ini ilham Allah yang bagi. Jadi kalau kita balik pada Allah, Allah akan bagilah kita petunjuk, Allah akan bagilah kita ilham, Allah akan bagi kita kelapangan dada ni. Kita akan jadi tenang. Bukan tak ada masalah, ada je masalah kan. Semua orang ada masalah. Tak ada siapa pun tak ada masalah, semua orang ada masalah. Tapi bila kita yakin dengan Allah itu, kita jadi tenang lah. Kita jadi relax, cool kan, tenang. Walaupun beribu masalah pun, kita tetap akan tenang. Sebab apa? Janji Allah tu. Jadi Kak Salwa kongsikan ni menarik lah. Dan surah Taha 14 tu, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah semayang untuk mengingati daku. Jadi semayang lah. Semayang untuk ingatkan Allah lah. Bukan saya cakap saya ni bagus, saya ni pun jahil juga. Tapi saya rasa dalam kita nak berdakwah ni, bukan permulaan hidup kita, tetapi Allah melihat pengakhiran hidup kita. Jadi pengakhiran ni saya ni mendapat keredaan Allah lah. Jadi mana yang saya boleh cakap dengan apa yang saya ada ni, saya cakap lah, saya kongsikan lah. Begitu dengan Kak Salwa tadi. Jadi moga-moga apa yang kita kongsikan ni dapat manfaat dan dapat keredaan daripada Allah. Ini yang paling penting ni kan, redha daripada Allah. Lepas ni saya nak bawa Salim Iskandar yang telah menjadi mangsa fitnah. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan lekas. Hebat. Apa kabar Sir Azri? Baik, brother. Awak okey, brother? Sihat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hari-hari buat live. Itulah salah satu sumbangan kita untuk ummah inilah. Sir. Bagi saya sumbangan itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan Sir ni. Tak ada. Saya nak belajar. Saya nak belajar macam kita, topik malam ni pun kita nak balik pada Allah. Saya nak ajak kepada semua, termasuk sahabat-sahabat kita lah, tiktoker semua, balik kepada Allah. Sebab apa? Tombang tetap akan tombang. Masanya akan menentukan. Itu janji Allah. Semua kena balik pada Allah. Betul. Baik, Sir.
Saya nak satu lontarkan ada beberapa perkara, ada 2 ayat Al-Quran. Boleh sir? Boleh. Bagus. Kongsikan. Surah mana tu bagi tahu ni? Surah Ali Imran ayat yang ke 31. 31 surah Ali Imran ya. Sempena dengan Maulidur Rasul yang akan jatuh pada hari esok. Sebelum itu mari kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi, insya-Allah dia di akhirat dia terlalu dekat dengan Nabi. Ya, bab kata kita punya jari ni terlalu dekat ya. Jari telunjuk dengan jari tengah ni kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jap ya. Saya boleh buka kamera ke, sir? Boleh. Baik. Sempena Maulidur Rasul, kita pergi kepada mencintai Rasul yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling agung dan paling terbaik dalam dunia ni. Ya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga hamba-hambanya atau umatnya adalah umat yang terbaik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ini, iaitu pada ayat yang ke-31, maksudnya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikut siapa ni? Iaitu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita ambil konteks ini, sir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita bukan lagi anjur, kita disuruh untuk benar-benar ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam ni saya tak nak ajarlah, kita ni bukan pandai sangat saya, tetapi Rasulullah dah bagi tahu kita. Peganglah kepada 2 perkara, yang mana 2 perkara ini selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Selama-lamanya. Selagi kamu pegang kuku 2 ni, iaitu kitabullah dan yang kedua sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam penerangan yang Rasulullah bagi kepada kita. Jadi di ayat yang ke-31 tadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita cinta kepada Allah, taati Rasul, ikut Rasul. Bagaimana kita nak ikut Rasul, sir? Bagaimana kita nak ikut Rasul? Iaitu kita ambil semua pelajaran, kita ambil semua sunnah dan kita ambil semua apa yang Rasul bawa, hatta dalam pemerintahan sekalipun, hatta dalam kehidupan buat bermuamalat sekalipun, beribadat sekalipun, semua mesti ikut sunnah Nabi ataupun ikut dasar-dasar yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini, sir, apabila kita berkata tentang cinta kita kepada Nabi, esok kita Maulidur Rasul, dan hari ini pun dalam negara kita ni dengan macam-macam masalah, sir, ya, macam-macam masalah. Yang terbarunya dengan kekurangan berasnya kita dah ketahui dah, ya, dah berminggu-minggu dah. Yang mana mereka janjikan bahawa naiknya kerajaan ini, kerajaan yang berbeza dengan kerajaan-kerajaan dahulu. Semua kerajaan ni dia kata yang terbaik. Itu dia katalah. Itu dia kata, bukan manusia, bukan kita kata, sir. Dia kata. Siapa kata ni? Orang atas tu lah. Geng-geng dia dan juga penyokong-penyokong dia. Maka saya ambil lagi satu petik lagi ayat Al-Quran, sir, daripada pelajaran kita pada malam ini, iaitu mengenai Maulidur Rasul. Kita dianjurkan dan digalakkan untuk mengikut sunnah Nabi. Ya. Tadi 31 kan? Ya. Tadi 31 Al-Imran kan? Ya, betul. 32 pun cantik juga tu kan, kalau boleh. Ya, 32 lagi cantik juga, sir. Ali Imran Imran 32 dulu. Ya. Ayat 32 ni. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ati'u Allah wa Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Apa kata Allah ni? Jelas sekali. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya.
Jika kamu ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Ya. Ini jelas ya. Ya, jelas di sini Allah katakan 32 ni, Allah suruh kita taat kepada Allah dan Rasul. Dan maka sesungguhnya, kalau kita nak bagi tahu sikit ya, kita bukan pandai Kalau ada ayat Al-Quran itu, ayat sesungguhnya, itu ayat penegasan kan? Ayat penegasan ni, dia mesti Allah bagi penekanan tahu. Ada sebab, ada sesuatu dalam ayat itu yang digambarkan sesungguhnya. Maka penegasan ini, mahu atau tidak, Allah bagi ingatan kepada kita. Jadi dia kata sesungguhnya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Jadi ayat 32 ni dia ada hubung kait dengan ayat yang saya akan bawa ni Tadi. Teruskan. Ayat yang saya bawa ni iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Pergi 120. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Kita tengok berkaitan dengan sesungguhnya, maka sesungguhnya berkaitan dengan orang kafir. Ini ayat lagi penegasan kepada kita tentang ada dua kumpulan, dua golongan yang Allah katakan orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi kamu. Nampak? Ya? Makanya rakan-rakan kita 4,000 lebih mata memandang ni, bahawa golongan ini iaitu Yahudi dan Nasara ini. Yahudi kita tak tahu, Nasara pun kita tahu. Nasara ni dia ada dalam negara kita juga. Ya? Mana-mana seluruh dunia dia ada. Nasara ni ada, Yahudi pun ada. Jadi ini digambarkan kepada kita. Mereka ni tidak akan redha dengan kita. Mereka tidak akan redha sehingga kita mengikuti jejak mereka. Bak kata dalam satu ayat lagi, sehingga kita masuk lubang jarum, kita kena ikut mereka. Lubang jarum betapa kecilnya itu pun kita akan ikut mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kepada jejak-jejak mereka. Jadi sempena Maulidur Rasul pada pada hari ini dan esoknya jatuh dengan keadaan politik yang berlaku dalam negara kita ni kita kena sedar Melayu dan Islam kena kembali untuk kuatkan kesatuan. Mahu atau tidak, kita tidak ada pilihan. Kita kalah daripada segi ekonomi, kita kalah. Orang Melayu kita kalah Islam. Dari segi pendidikan pun kita boleh katakan kita kalah. Dari segi kekayaan kita kalah. Kita ada hanya satu pertahanan saya. Apa pertahanan kita? Iaitu politik. Kita hanya bergantung kepada politik je. Kalau politik Melayu dan Islam ini kita pecah-pecahkan lagi, kita jauhkan lagi, kita bersengketa lagi, maka lama kelamaan kita takut bahawa bukan setakat kita yang duduk dalam negara ini dalam keadaan susah, satu hari mungkin kita akan dihalau ataupun terkeluar daripada negara kita sendiri. Jadi saya menyuruh kepada orang-orang Melayu, ini bangsa saya, ini agama saya Islam. Saya tidak menyentuh kepada perkara-perkara lain. Ini tentang bangsa saya, tentang agama saya. Ayo bersama-sama kuatkan
kesatuan kita. Kembalilah kepada Islam yang hakiki, kembalilah kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat yang kita boleh baca, yang kita boleh jelaskan pada malam ini. Cukup 3 ayat tadi pun sudah menggambarkan bahawa kita pada hari ini kalau kita nak tunjukkan dalam satu gambaran, satu lukisan, bahawa mahu atau tidak, kita mesti bersama parti-parti Melayu ke yang ada dalam negara kita ni mesti kembali bersama. Ya Tan, kita kena tolak parti dah ni. Kita kena bawa kepada perpaduan Melayu, melampaui politik. Sebab apa? Kalau kita pergi parti lagi, sebab ramai tak berparti Tan. Betul. PRU dah habis, PRN dah habis dah, tinggal PRK ni. Habis dah? Tak ada dah. Jadi mesti melangkaui politik kepartian. Saya suka tadi Atan bagi 3 tu, dan menunjukkan bahawa Allah ni dah bagi ketegasan. Sebab itu kita boleh tengok mereka yang bersama dengan orang-orang yang Yahudi dengan Nasrani ni sangat-sangat jahat dan sangat-sangat licik. Kita boleh nampak Tan mereka tunggang je. Mereka perbodohkan, sesungguhnya mereka dah tak peduli dah. Mereka buat suka hati mereka dah. Sebab apa? Mereka dah berkawan dengan orang yang salah. Sir, ayat Al-Quran ni, dia satu mukjizat yang paling agung. Al-Quran ni tidak sama dengan buku-buku cerita, tak sama dengan kitab Injil ke Taurat ke Zabur. Dan dia paling mulia di antara 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi, 4 Nabi ni. Tetapi Al-Quran ni istimewa ni, dia adalah sepanjang zaman ni. Dia sepanjang zaman daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Dan bayangkanlah sir, Allah rakamkan benda ini 1400 tahun dahulu semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal Iqra, ya. Sehinggalah lengkap Al-Quran itu Allah tegaskan dalam Al-Quran bagaimana golongan Yahudi dan Nasara ini mereka tidak pernah sekali-kali redha dengan kita, iaitu dengan orang Islam. Jadi bukan kita kata benda ini Allah nukilkan sebab Allah tahu benda ni. Allah nukilkan. Jadi ingatlah, bak kata sahabat saya, kita kena kesatuan Melayu ni melampaui, menjangkau lebih kepada parti politik. Ini penyatuan Melayu tidak lagi terbabit dengan politik. Yang penting kita nak kukuhkan, sebab kita lihat sekarang bagaimana satu persatu kita dirobek-robek dah. Apabila baru-baru ini seorang lagi daripada DAP, Howard Lee, dia boleh membaca, mentafsirkan Al-Quran itu ikut kepala dia. Yang duka cita sekali, dia boleh minta maaf begitu saja. Ya, pada saya lah, dia mesti diambil tindakan tegas. Sebab kalau tidak diambil tindakan, maka akan ada contoh-contoh kemudian hari yang akan mengikut jejak. Dah banyak Tan, dah banyak. Sebelum ni dah banyak berlaku dah. Ya, tengok saja Lim Guan Eng. Lim Guan Eng sampai sekarang berbulan-bulan tidak diambil tindakan. Sebab tidak diambil tindakan itulah, maka mereka ini akan cuba untuk merobek lagi, untuk menguji kekuatan ataupun kesatuan kita orang Melayu dan Islam itu sendiri. Tapi yang duka cita kita, dalam bumi Malaysia, yang bumi kita tanah Melayu, nama tanah Melayu, apabila kita bercakap tentang Melayu dan Islam, kita pula diugut-ugut, dikatakan main dengan sentimen 3R. Padahal kita tidak sentuh pun agama orang lain. Kita tak sentuh pun bangsa orang lain. Tidak seperti mana jelas kenyataan 3R Lim Guan Eng, jelas Islamofobia, memalukan ataupun menunjukkan kepada kita kononnya Islam ini teruk sangat, mendendami, memusuhi dan memusnahkan patung-patung dan segala-galanya yang mereka ada. Ini jelas. Tapi kenapa kerajaan Madani, yang mana Madani diambil dari konsep kemajuan pemikiran, kemajuan kerohanian dan kebendaan. Tetapi mana maju pemikiran kerohanian ini kalau benda ini pun tidak diambil tindakan. Tetapi malang sekali apabila pemimpin kita berucap tak sampai 5 hari, tak sampai seminggu diambil tindakan, direport, disiasat dan kemudiannya didakwa di mahkamah. Ini satu keadaan yang kita rasa tidak fair lah, tidak adil dalam negara. Saya bagi tahu Anwar ni sebenarnya seorang pendendam. Seorang pendendam. Kalau tidak, dia mesti lakukan apa reform yang dijanjikan puluhan tahun sejak reformasi dahulu. Dia janjikan reform.
Tapi hari ini kita lihat, tak perlu kita nak ulas panjang, mana satu reform yang Anwar buat. Mana satu perubahan. 10 bulan Anwar memerintah, apa perubahan? Semua yang dilakukan ini, dia ikut balik UMNO dahulu, dia ikut balik Tan Sri Muhyiddin dan Ismail Sabri buat. Benda yang sama rasa. Mana perubahan dia? Lagi zalim lagi dah. Ha. Kita rasa dia balik daripada New York semalam hari ini, kita rasa duit meningkat. Rupa-rupanya lagi turun. 4.71. Tapi Tan, ke depan ni lagi banyak lah yang perkara-perkara yang lagi mencabar kita lah Tan. Jadi sebab itulah malam ni kesempatan Maulidur Rasul ni, kita ajak semua balik pada Allah kan. Balik pada Allah, berpegang pada Allah dengan Rasul. Tu je cara dia, lain tak ada dah. Kita dah tak ada cara Tan. Ada. Tak ada, ni je kan. Nabi dah pesan, saya bacakan tadi, selagi kamu berpegang kepada dua perkara, kitabullah dan sunnati Rasulullah, kamu tidak akan sesat selama-lama. Dan kita termasuklah kita bangsa Melayu ni perlu kuatkan kesatuan itu saja. Pertahanan kita terakhir politik saja. Ekonomi kita kalah, pendidikan, kekayaan harta kita kalah dari segi politik saja. Jadi tanpa membatasi semua, melangkaui parti-parti, kita kena bersatu. Melayu Islam kena kembali semula. Dia kena bersatu Tan. Sebab apa Tan? Sebab apa kena bersatu? Hari ni orang semua nak tumbang kerajaan, tapi kerajaan tak tumbang. Nak tunggu pilihan raya ada 4 tahun lagi Tan. 4 tahun, betul? Tetapi tadi waktu program dengan ayahanda Tun Dr. Mahathir, Tun Mahathir bagi tahu kerajaan ni boleh ditumbangkan. Jadi hari ni kita kena satukan Melayu sebab Tun akan buat kerja dia. Tun akan buat kerja dia. Ini beyond, orang tak nampak. Orang cakap Tun bukan ahli parlimen. Bukan soal tu. Tetapi Tun ada kunci dia. Sebab apa? Signal dah ditunjukkan 4 negeri, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, lantik Tun Mahathir sebagai penasihat ekonomi. Kenapa? Itu sebenarnya ada sebab yang ini dalam lah. But it's about timing. Sebab tu saya nak bagi keyakinan dengan semua, kerajaan ni akan tumbang. Bayu pun dia akan tumbang. Tun akan buat kerja. Kita balik pada Allah. Allah bagi kita petunjuk dan hidayah. InsyaAllah selamat kita dunia akhirat. Okey Tan, saya nak ajak orang lain pula. Baik, selamat. Thank you Tan. Terima kasih sir. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atan lekas. Bagus perkongsian daripada abang Atan lekas tu lah. Saya seronok bila macam Atan lekas dikongsikan surah. Sebab jawapan ni guys, jawapan ni dalam Al-Quran. Saya dulu pun tak tahu. Saya lillahi ta'ala, saya ni jahil kan. Lebih teruk pada korang. Saya tak tahu. Tapi bila saya baca Al-Quran tu, saya baca terjemahan tu, bermula daripada Al-Fatihah tu sampai An-Nas tu, 114 surah, 30 juzuk, saya dapat banyak jawapan. Saya dapat ketenangan. Banyak sangat yang Allah dah bagi petunjuk dah. Kita je nak cari ke tak nak cari. Tapi kalau kita baca terjemahan tu, kita akan jumpalah jawapan tu. Lepas tu saya, hari-hari saya ni, apa-apa saya akan rujuk Al-Quran. Saya akan baca terjemahan dia. Kalau saya rasa macam geram, macam tempoh hari geram dengan si PMR ni kan, saya akan rujuk Al-Quran sebab janji Allah, saya yakin. Saya yakin sesungguh-sungguhnya. Sebab ini janji Allah. Jadi saya minta dengan semua pun begitulah juga. Kita balik kepada Al-Quran, balik pada sunnah. Kan? Berpeganglah tu. Kan ada hadis di akhir zaman ni kan. Gigitlah dengan gigi geraham kan. Gigitlah. Kita pegang sungguh-sungguh. Sebab ni ujian kepada kita semua. Ujian. Ujian ni ditambah lebih hebat apabila ada orang yang sesebangsa dengan kita. Orang Melayu, Islam juga. Tetapi bersekutu dengan Islam. UMNO lah ini. Sebab tu macam Howard Lee yang berpertahan